Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zidna 'ilman nafi'an wa lisanan dhakira وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah sebelum kita sambung pengajian kita kitab Safinatun Najah fi Ilmi Al-Fiqh, InsyaAllah kita akan sama-sama baca doa seperti mana doa yang saya berikan pada pagi ini, antara susunan doa yang telah saya susun. Disebabkan doa itu dah masuk zikrullah subhanahu wa ta'ala, dan dasarnya zikrullah subhanahu wa ta'ala itu adalah pada ayat yang pertama suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kerana terkandung akan nama Allah pada zat, nama Allah pada sifat, nama Allah subhanahu wa ta'ala pada af'al, perbuatan dia. Sehingga hendaklah kita ketahui bahawasanya syaitan salah satu gerak kerjanya adalah melalaikan bagi kita untuk membaca Bismillah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan Quran kalam Allah, mustahil syaitan dapat menghilangkan ayat di dalam Quran. Tetapi tidak mustahil syaitan boleh menghilangkan pada akal kita untuk ingat, sehingga kita tidak ingat untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya di sini disebut sebagai syaitan telah mencuri Bismillahirrahmanirrahim daripada manusia. Bukan secara hakikatnya di sini syaitan boleh keluarkan Bismillahirrahmanirrahim lalu kita pun baca Quran tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang dimaksudkan mencuri di sini adalah di sudut ilmu lughah ataupun ilmu balaghah. Dia menjadi kias dan juga tashbih. Yang ini maksudnya adalah satu kiasan bahawasanya maksud mencuri adalah melalaikan sehingga kita meninggalkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti mana riwayat yang sahih daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, istaraka syaitan minan nas a'zamu ayatin fi kitabillah, yakni fil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu telah mencurinya daripada manusia, itulah daripada kita, akan satu ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sehinggalah ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk membacanya ketika mana dia nak makan, ketika mana dia nak berpakaian. Disebabkan kita diperintah untuk memulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi kata bacalah Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ada ulama mewajibkannya. Dalam mazhab Imam Ahmad itu, mazhab Hanbali, barang siapa nak wudu Bismillahirrahmanirrahim wajib. Kalau tak baca tak sah wudu. Kita baca Quran pun kena ada Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama-ulama sepakat bacalah Bismillahirrahmanirrahim walaupun dibuka ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kita mazhab Syafi'i, Quran yang kita baca riwayat Hafan Asim, ulama-ulama Kufah sebagai mereka mengira itu ayat pertama. Jadi maksudnya bacalah, jangan tak baca, walaupun mungkin kita berpegang pendapat ulama menyatakan tidak termasuk ayat pertama, seperti mana dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan salah satu fatwa Imam Ahmad. Tapi Syafi'i mengatakan ayat pertama dalam Quran, mana bacalah walaupun secara sir. Seperti mana Imam Masjidil Haram pun walaupun setelah dia takbir, dia terus baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia tak boleh meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebab dia baca Quran kira riwayat Hafan Asim Al-Kufi, Quran Kufah. Dia kena baca juga, cuma baca sir. Mengapa dia tak baca kuat-kuat? Sebab ambil hadis yang Rasulullah baca sir. Tapi mengapa yang ni kena baca kuat? Kerana mengambil hadis yang baca kuat. Begitu je.
Cuma Imam Syafi'i berfatwa kalau imam dia kena baca kuat, kalau sekiranya tak baca kuat maka batal solat dia. Kalau imam mazhab Syafi'i gitu. Jadi jangan sampai kita tidak baca. Bila kita tak baca, mana syaitan dah curi akal kita ketika itu sehingga tak ingat untuk baca. Sepatutnya syaitan tak berjaya untuk mencurinya. Sebab Bismillahirrahmanirrahim aja. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim sahaja, tapi ada kalanya banyak umat Islam telah berjaya dicuri syaitan kalimah itu daripada akal dia, daripada otak dia. Seperti mana contoh, kita dah sarapan. Waktu sarapan tadi baca tak Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita baca, syaitan tak mencurinya. Tapi kalau sekiranya tidak, waktu tu dia pencurinya. Lebih-lebih lagi hidangan kita adalah satu hidangan yang so delicious, lagi mudah diambil. Tapi kalau hidangan tu macam orang kampungnya tu, kita Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pagi-pagi dia dah makannya spaghetti ke, rasanya hilang Bismillahirrahmanirrahim. Jodoh ingat lengkero soparado, lau sopadora, lepas tu spaghetti. Lupa lah Bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi kita memulailah majlis kita ini dengan membaca doa. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa tutahhiru biha qulubana wa takshifu biha ghumumana wa kurubana Allahumma wajma'na fi jannatika ma'a nabiyyika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam waj'al salawatika wa barakatika wa salamaka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum anzil sakinataka alaina waj'al qulubana bayda'a kathawbin jadidin naqi wa aslih sha'nana fid dunya wal akhirah wa barik lana fi a'malina wa fi ahlina waj'al wa fi zurriyyatina wa fi rizqina waj'alna min ibadika as-salihin al-muttaqin al-muqarrabin. Allahumma barid qalbi wa nafsi bisajdi rahmatik wa bibaradi ghufranik wa bima'i maghfiratika al-barid ya arhamar rahimin. Tahhir qalbi min adh-dhulumat
ونقني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أسكنني في ظل سترك وعافيتك واجعل نور هدايتك سراجا في قلبي يا من هو أرحم بي من نفسي. اجعل قلبي مطمئنا بذكرك وروحي راضية بقضائك وقدرك. Seterusnya kita lihat yang doa di belakang itu, muka surat 2. Allahumma ja'al qalbi mutma'innan bi dhikrik wa ruhi sakinatan bi ridhak warzuqni halawatal imani wa quwwatal yaqin. Allahumma ij'alni minal ladzina tatma'innu qulubuhum bi dhikrik wa tazdadu imanan ma'a kulli dhikrin wa tasbih. Allahumma naqqini minadh dhunubi wal khataaya كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأنزل على قلبي سكينة مكفولة برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلني من الذين يحظون بمعرفتك ورضوانك اللهم اجعل لي في الصلاة نورا وراحة وفي الصيام سببا لتقواك وفي العبادة كلها طمأنية وسكونا. اللهم اجعلني من الذين تجدهم حين يؤدون الصلاة والصيام مطمئنين برحمتك ورضاك. اللهم أسألك صبرا جميلا وقلبا ساكنا في وجه البلاء ويقينا كاملا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. واجعلني من الذين يصبرون في المحن ويطمئنون إلى وعدك. Nanti insyaAllah doa ini ada sambungannya lagi. Nanti saya akan beri sambungan surat seterusnya. Semua kita ambil berkat dalam pagi ini. Kita baca doa dulu. Doa ni tak jumpa mana-mana kitab, sebab saya yang tulis. Tambahan, doa Quran itu nombor 1 sebab dia wahyu. Kemudian doa Rasulullah kerana dia berwahyu.
kemudian doa para sahabat, para wali, orang-orang saleh, barulah doa kita. Jadi kita mesti ada ambil bahagian untuk berdoa, sebab Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka kita kena masuk dalam ayat tu. Ya Allah kata kum tu, kamu, kita kena masuk dalam tu. Jadi maksudnya di sini tu, yang pertama adalah wasilah, doa kita wasilah dengan doa Rasulullah. Yang kedua kita punya daripada diri kita, daripada kefahaman kita, daripada apa yang kita nak. InsyaAllah kita tengok pada buku kita ini, kita sambung muka surat berapa, cuba tengok. Saya tak ingat kat mana. Muka surat 3, fasal yang ke-8. Fasal yang ke-8 disebut di sini tentang yang mewajibkan mandi. Dia kata ini sebenarnya buku yang kita belajar ni, kalau saya tengok buku kafah darjah 1 juga 2 ada sebenarnya. Jangan malu, itu menunjukkan itulah ilmu Islam. Cuma saya tengok dalam buku kafah rasanya jauh lebih panjang sikit, kita lagi pendek. Itu dia beza dia. Dia tengok orang kok, tengok usia. Budak-budak tu kena panjang-panjang sebab umur dia pun panjang lagi. Itu umur pendek-pendek tu dia bagi pendek-pendek je. Dia bagi dasar. Yang pertama memasukkan hafasyah pada farad, ini umumlah kita tahu. Yang kedua keluar mani, kita pun tahu. Keluar haid, keluar darah nifas, keluar anak dan mati. Itu semua maklum, tak perlu syarah. Dan dalam sangat tengok kita tahu. Cuma kata ulama yang terakhir 6 itu ada khilaf lagi. Khilaf tu apa maksudnya? Nak kena mandi juga ke orang yang mati? Ya, kalau dia tidak syahid. Tapi kalau sekiranya dia syahid, khilaf lagi. Islam ni memang khilaf-khilaf ke? Ya, itulah rahmat. Itu. Yang kita amal ni semua, ada yang sepakat, ada yang tak sepakat. Yang sepakat itu disebabkan dia dasar dia dah tak berubah. Seperti mana solat 5 kali semua sepakat, puasa Ramadan semua sepakat. Quran 30 juzuk bacaannya pun sepakat, mutawatir, walaupun ada qiraat wadduha wadduhir wadduha, itu pun sepakat. Jadi munculnya khilaf di sini, perselisihan sebab Nabi juga ada kalanya Rasulullah mengajar kita takbir begini, ada kalanya Nabi mengajar begini, ada kalanya Rasulullah jauh lagi. Jadi sahabat pun tengok Nabi uswatun hasanah, apa yang Nabi buat mana boleh kata salah. Imam Syafi'i dia ambil yang gini, Imam Hanafi ambil yang gini, selesai. Sampai ke kita menjenih Allahu Akbar, itu tak selesai lah. Itu bukan masuk khilaf. Sebab apa? Khilaf itu atas hadis. Kalau amal mana-mana pun kata ulama sah, ada sunnah. Tapi kalau buat begini dah jadi makruh, dah menyalahi sunnah, tinggi sangat. Apatah lagi Allahu Akbar gitu. Itu kaedah. Jadi masuk khilaf adalah masuk pada hukum. Lalu kalau orang tu keluar hukum, kita tak boleh kata khilaf. Disebabkan apa? Memang dah salah. Yang khilaf ni semua yang betul. Yang salah tak masuk khilaf. Yang 6 tu, sebagai ulama mengatakan bahawasanya kalau sekiranya orang tu pergi perang, dia balik rumah mati, sebagai ulama kata dia syahid. Syahid apa ni? Fi sabilillah. Perlu mandikan dia? Tak perlu. Tapi nak tanam kat mana? Tanam di perkuburan dia lah, perkuburan Islam lah. Tapi kalau dia mati di lapangan peperangan itu, maka tak perlu mandi, terus tanam aja. Tapi ada sebagai ulama kata bahawa dia bila dia dah mati kat rumah kena mandi juga. Syafi'i kena mandi. Hanafi, Maliki kata tak perlu mandi dah sebab dia mati sebab dia perang tadi, perang semalam, perang hari itu. Mazhab Syafi'i bila dia keluar pada medan peperangan, tak, kalau dia mati, dia tak mati syahid perang. Mazhab Syafi'i. Itulah kembali balik kepada hukum khilaf ulama kita. Kita tengok fardu mandi. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Maksud di sini fardu mandi adalah mandi yang difardukan juga wajib.
Kalau sekiranya mandi itu tidak termasuk mandi yang wajib, maka tidak perlu, bahkan hukumnya sunat saja. Sunat di sini dikaitkan qiyas pada hukum wudu. Apabila kita berwudu, menggosok-gosok pada bahagian anggota wudu itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki adalah wajib gosok-gosok. Disebabkan apa? Mazhab Maliki bila ditanya mengapa kamu mewajibkan gosok, sebab kalau tak gosok tak namalah betul-betul niat mandi di situ. Seperti mana contoh, kalau kita basuh kain, kalau kita celup masuk dalam baldi tu air atau tongkat, lepas tu kita pergi disidai, agak-agak air, kain tu kata basuh ke tidak? Mana kain tu istilah dicelup masuk air je, nak kata basuh tidak? Lalu basuh je, gosoklah dia. Jadi Maliki kata begitu. Syafi'i dia tidak memandang begitu. Sebab apa? Asalkan air mengenai semua bahagian yang perlu kena. Oleh kerana itulah dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang tu mandi wajib, dia pergi masuk kolam, masuk sungai, masuk laut, dia niat sahaja aku mandi wajib je, maka sah. Dan bila dia sah mandi wajib, maka terangkat baginya juga wudu. Dia tak perlu wudu dah. Yang gitu. Maknanya perkara yang mandi tadi besar, yang bawah dia wudu. Jadi bila dia seseorang dah mandi wajib, dia ingat mandi hadas besar, terangkat baginya adalah wudu, maka tidak perlu berwudu lagi. Gitu. Tapi ada orang tanya saya, dia kata pertama kali dengar. Yang tanya ni ustaz, betul. Ustaz, betul ke orang kalau mandi hadas besar dia dah terangkat wudu? Saya kata betul dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita kena belajar sunnah Rasulullah dalam mandi wajibnya Nabi sebagai uswatun hasanah. Katanya Aisyah, kata Ummu Salamah, katanya Zainab, isteri Rasulullah, Maimunah, dia kata Rasulullah SAW mula-mula dibersihkan apa yang perlu dibersihkan. Kemudian Rasulullah SAW pun berwudu sebelum mandi wajib. Berwudu, cuma bahagian kaki je Nabi tak basuh. Lepas tu Nabi pun mandi. Yang terakhir barulah mandi Nabi tu pergi ke kaki. Itu pun pergi balik, otomatik pergi pada basuhan wudu. Selesai. Dan Rasulullah SAW memulai mandinya Rasulullah itu dengan bahagian kepala dia, rambut dia. Dan katanya Aisyah, aku melihat Rasulullah SAW apabila dia mencurahkan air kepada bahagian kepala dia, lalu dia gosok-gosok-gosok. Lepas tu ambil lagi, gosok-gosok. Cuma pada zaman Rasulullah dia tak mandi macam kita, sebab airnya terhad. Cuma dalam sunnah disebutkan Rasulullah akan mandi lebih kurang paling sedikit, airnya 4 sok. Bukan 4 mud. 4 mud tu 1 sok. 1 mud 0.68 liter. Jadi 4 mud menjadi 1 sok. Itu je air yang digunakan Rasulullah untuk mandi. Macam kita sendiri mana nak cukup begitu? Ialah kita ambil curah. Rasulullah ambil curah, Nabi pun dia gosok-gosok, dia membawa air tu pada tubuh dia. Begitu. Hari ni senanglah buka shower tu dia jatuh je. Ada orang shower tu macam air terjun. Lagi senang. Niat sekali. Sebab kalau barang siapa yang mandi hadas besar tidak niat, tak terangkat dia sebagai orang telah mandi hadas besar. Lalu dia teringat, tadi tak niat dah, pergi masuk balik mandi. Dan wajib bagi seseorang itu, air itu mengenai seluruh daripada bahagian tubuh dia. Itu memang telah disepakati oleh seluruh ulama. Itu yang ulama kata, air itu kamu bawa dengan tangan kamu ke telinga kamu. Sebagai ulama mewajibkan kumur lagi, mewajibkan masuk air dalam hidung lagi. Sebagian mazhab. Jadi meratakan badan dengan air itu pun perbuatan yang wajib, yang fardu. Mana air kena semua. Dan tidak ada kaitan, kata ulama, berapa kali dia belum mandi tak. Dia keyakinan air dah merata pada seluruh tubuh dia, maka selesai. Ikut pada keyakinan. Kalau dia tak yakin, dia akan mandi sampai 2 jam sebab dia tak yakin. Ada satu kes tu, lepas dia qada hajat,
Dia buang air besar, lepas tu dia mandi. Tok Guru tanya, awak kenapa setiap kali pergi jamban lama-lama sangat? Dia kata, lepas habis saya buang air besar, saya mandi. Kenapa? Bukan wajib kena mandi lah lepas buang air besar tu. Dia ingat wajib. Sebab apa? Dia dengar besar je wajib. Gitu. Ada kes tu. Gitu. Kita pun gelaklah kat kawan tu. Sebab dia ingat nama besar wajib, kecil tak wajib. Dia mandi. Mandi tu niat sebagai mandi hadiah besar, sebab dia dah buang air besar. Orang tak tahu kan. Dan niat itu telah disepakati oleh ulama, bukan di lidah. Niat adalah hati. Niat itu lintas. Sahaja aku mandi hadas besar, sah. Sahaja aku menghilangkan hadas besarku, sah. Banyak bahasa duk dalam lintas dalam hati. Tapi ulama kata kamu niat tu kamu nak hilang hadas besar kamu sebab kamu dah suci, sahlah. Itu kaedah gitu. Ulama susun macam-macam niat tu sebab nak ada disiplin agar niat tu tak sama dengan niat-niat biasa. Ini niat ibadah. Niat ibadah tak sama dengan niat-niat biasa. Gitu. Dia namanya ibadah bizat. Bizat tunjukkan mesti ada niat. Tapi kalau bi ghairi zat tak perlu niat. Seperti mana contoh, kita basuh baju, tapi baju tu guna untuk solat, maka tak wajib niat. Tapi kalau kita niat sunat, tidak harus. Harus tu tak ada apa-apa. Kata ulama, apabila kamu basuh pakaian tu guna pakai untuk ibadah, maka dia menjadi sunnah, maka dia berpahala. Dia berpahala. Tapi tidaklah wajib. Kalau wajib kata ulama, kita jadi susah. Bahkan selalu dia berdosa. Sebab lupa niat. Baju kita pakai ni untuk solat, lupa nak niat, kita dah ada dosa. Sebab niat tu wajib. Kan buat perkara, tinggal perkara wajib kan dia berdosa. Itu. Kemudian kita masuk pada fasal yang ke-9. Syarat wudu itu 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Saya syarahkan satu-satu senang saja. Oleh kerana itu kata ulama tidak sah kalau orang itu tidak Islam lalu dia berwudu. Yang dikhilafkan oleh ulama-ulama kita, kalau sekiranya orang tu berhadas besar, boleh tak dia berwudu? Itu masuk khilaf. Kalau sekiranya dia berhadas besar tapi bukan disebabkan dia sedang haid, maka ulama kata ya sunat baginya berwudu. Tapi kalau dia dalam keadaan haid, maka mazhab Syafi'i mengatakan haram baginya berwudu. Sebagai ulama fatwa makruh. Tapi dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi harus baginya berwudu. Syafi'i haram satu fatwa. Apa maksudnya? Perempuan yang haid, dia ambil wudu, niat wudu, maka hukumnya haram disebabkan wudu itu bizatiyah, kerana wudu menghubungkan dengan solat. Idza kuntum ila solat faghsilu wujuhakum. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintah kita wajibnya berwudu ketika mana nak solat, solat yang fardu. Lalu kita nak wudu menghubungkan solat yang fardu, sedangkan perempuan yang haid itu tertahan baginya, haram dia tak boleh solat. Jadi dia nak menghubungkan, maka oleh kerana itu mazhab Syafi'i dia adalah haram. Tapi dua mazhab lagi kata boleh jadi haram apabila dia niat wuduk tadi seperti mana wuduk nak solat. Jadi ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki kata boleh berwuduk bagi perempuan kalau dia nak wuduk dalam keadaan haid dengan niat untuk zikrullah. Lalu kita sendiri nak boleh amal, boleh dengan syarat taklid. Mana aku berpegang bahawasanya mazhab ini membolehkan, mengharuskan bagi kita untuk berwuduk, tapi niat adalah untuk zikrullah dan bukannya untuk seperti mana wuduk nak niat solat. Wuduk nak niat solat macam nampak gambaran nak solat kerana wuduk, maka dia adalah haram dalam mazhab Syafi'i. Dalam haid biasa wuduk ke tidak? Tak. Kenapa tak wuduk? Sebab tak boleh? Sebab tak semayang? Ke sebab tak tahu? Ya. Ya. Dia kena niat zikir juga. La
la yuhafiz ala wuduhi illa al-mu'min. Kita ada soal. Nabi kata tidak ada seorang mukmin yang sejati melainkan ciri-cirinya melazimkan berwudu. La yuhafiz alai ala. Maknanya lan, kalimah lan ni selama-lamanya. Maknanya ciri-ciri mukmin yang sejati adalah dia jaga wudu. Batal ambil. Cuma dalam hal ini dasar pada hukum fiqah tu lebih besar daripada apa yang kita nak. Dasar tu ada. Lalu tu yang kata ulama, bila bertentangan dengan dasar, wujudnya khilaf, kamu kena keluar daripada khilaf. Cuma cara dia kamu mesti ada ilmu. Apa maksudnya? Bahawasanya aku berpegang dengan taklid mazhab Hanafi, mazhab Maliki disebabkan mereka memperbolehkan. Ini tidak ada masalah bagi orang belajar dan ada ilmu tu. Itu. Seperti mana contoh, kita puasa, kemudian sampai ujung Ramadan bayar zakat fitrah. Kita pakai duit. Pakai duit hanya diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh, kena pakai beras sebab kita makan. Dia adalah beras asasi kita. Imam Syafi'i pun mengatakan tidak sah kalau seseorang zakat fitrahnya adalah dengannya dinar, dirham. Tapi kita pakai sekarang, itulah maksud taklid Hanafi. Contoh, duit kadu KWSP kita bawa keluar seketul, baru bayar zakat. Padahal sebenarnya duit kita dalam tu setiap tahun dah kena bayar zakat. Tapi Jawatan Agama Islam selama kita fatwa ambil Hanafi. Mazhab Hanafi berfatwa, yaknilah dia bayar zakat bila dah keluar seketul. Syafi'i tak, dia tengok dia nisab dia duit banyak tu, dia kena bawa keluar dia poket dia, bukan duit dalam kadu SP. Mana boleh cik saya nak bawa duit keluar duit 2.5% sebab nak bayar zakat. Mana ada borang tu? Tak ada borang tu. Kerajaan tak luluskan borang tu, padahal kena luluskan. Sebab itu agama mestilah lulus. Tapi ada orang tak berminat dengan tu, tak lulus. Padahal kita bawa keluar tu untuk zakat, bukan nak beli gencu. Apalah kerjaan. Jadi itu contohlah. Jadi saya sebut Islam tadi lah. Jadi oleh kerana itu ulama mengatakan yang khilaf hanya pada wanita tadi, adakah diperbolehkan berwuduk atau tidak ketika haid itu. Jadi dia terikat, dikiaskan bukan sekadar haid, termasuklah dia dalam keadaan bila dah ke nifas ke, maka sama hukum dia. Dia kaedah tu sebenarnya sama. Sebab hakikatnya kalau ditanya duit dalam KWSP tu, kita tengok akaun banyak ni, ini duit siapa? Duit saya lah. Milik siapa? Milik saya. Maka wajiblah zakat. Cuma sekarang ni ulama berfatwa, ambil fatwa mazhab Hanafi kita selamat. Kalau tak ambil fatwa mazhab Hanafi kita berdosa. Tu yang ulama kita akhirnya buka mazhab, kita ambil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berfatwa duit yang kita ada milik kita, tapi bukan milik mutlak, sebab tak boleh ambil. Hanafi mengatakan kalau sekiranya satu simpanan tak boleh buat keluar, tak jadi mutlak, maka tak wajib zakat. Tu yang kita tak keluar zakat setiap tahun tu. Kita ni selamat kerana Hanafi. Mujur ada ulama-ulama kita ambil. Itulah maksudnya khilaf tu boleh diamalkan, tapi pakailah ilmu. Kita tak boleh mana yang senang senang mazhab ni, ambil yang ni . Orang perempuan tak wajib masak untuk suami dia. Mazhab mana? Mazhab Hanafi. Ambil Syafi'i wajib. Itu. Hanafi tak wajib. Syafi'i wajib. Tapi ada yang berminat kata tak wajib juga. Gitu. Kalau dia tak masak ni nak buat apa kat rumah? Takkan nak tengok cerita kungfu, cerita Korea. Masak lah. Nanti dia lama-lama dia tak pandai masak. Baik dia masak. Jadi ulama kita bersepakat bahawasanya kalau dia bukan Islam, dia nak wuduk, maka tidak sah.
Kalau dia belajar memang belajar, tapi dia adalah mu'allafati qulubuhum. Sebab ada dua makna. Satu makna, dia dah masuk Islam, dia dah mengucap dua kalimah syahadah, mula-mula sekali adalah ajar dia wudu. Itu mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Hanafi, wal mu'allafati fi qulubuhum adalah dia belum masuk Islam, tapi kita ajar cara dia wudu. Dia nak puasa, ajar dia puasa. Ada anak murid saya Kristian tapi dah masuk Islam, dia puasa 3 tahun, tak miss pula 1 hari, 3 tahun. Habis tu barulah dia masuk Islam, masuk pada Ramadan. Lepas tu bagi nama kat dia Ramadan, Nurul Ramadan. Tapi dia kata dia dah puasa 3 tahun. Sebab apa? Dia duduk satu rumah dengan anak murid juga, yang sahur dengannya, berbuka puasa dengan dia. Untung dia kahwin dia dah dapat 4 anak dah. Baru kahwin. Sebab dia kahwin janda 4 anak. Dia tak senang. Pandai dia pilih ya. Dia lagi muda, sikit dia tua sikit. Pandai tu, bijak tu, genius tu. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz maksudnya adalah dia dah tahu ini najis, ini suci, ini dia menghilangkan najis. Itu tamyiz. Tamyiz ini adalah berkaitan dengan akal dia, sehingga akal itu tahu apa yang najis, apa yang tidak najis. Lalu dia tahu macam mana nak menghilangkan najis. Itu tamyiz. Tamyiz ini lebih pada akal. Disebabkan apa? Kalau sekiranya tamyiz ni tak berlaku pada akal dia, nanti kalau dia solat ada najis pada dia, dia kata solat terus solat. Sebab apa? Dia tak tahu hukum pada ada najis menyebabkan solatnya tidak sah. Jadi akal tu mesti tamyiz. Tamyiz ni adalah dia berfikir ini najis, ini suci. Kalau ada najis, dia tahu cara nak menyucikan. Itu yang kita kena belajar. 3 jenis najis tu, najis ringan, pertengahan, najis berat. Manakah najis yang kena sampai dengan guna air tanah, ada yang najis kena wajib kena air, ada juga najis rinji-rinji saja. Itu macam seperti mana anak laki-laki, bayi laki-laki belum masuk 2 tahun ataupun masih menyusu, tak makan, dia kencing, kenalah baju kita, tak wajib basuh, cuma wajib rinji-rinji saja. Tapi kalau perempuan kena basuh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tak kena basuh. Sebab Rasulullah pernah dukungnya cucu Rasul, lepas tu dia kencing. Lepas tu Rasulullah ambil air, Nabi rencis kat baju Nabi, qamis dia. Tapi satu hari pula, bila perempuan pula Nabi dukung, dia kencing, Nabi buka pergi basuh. Basuh dengan rencis kan berbeza. Macam kita wudu, menyapu kepala tidak sama dengan membasuh kepala. Menyapu tu air di tapak tangan, sapu aja. Membasuh itu macam kita basuh muka, air lepas tu gosok-gosok dia, kandungan air pada basuhan jauh lebih banyak daripada sapuan. Perbezaannya ke situ. Tamyiz itu masuk pada akal. Oleh kerana itulah bila kita tidur, roh tamyiz ni lah yang keluar. Yang pergi mimpi, pergi sana, pergi sini, itu tamyiz. Roh tu. Sebab roh kita ada 2, satu lagi roh hayat. Itu kalau keluar matilah kita. Jadi itu ayat Quran kata Allah mencabut roh tamyiz. Itu pasal bila seseorang tidur, akal dia terangkat. Bila akal terangkat, perbuatan dalam tidur tidak dikira syarak. Kerana malaikat pun tak tulis. Malaikat pun tak tulis. Asalkan waktu tidur jangan bunuh orang. Adakah kes macam tu? Adakah orang tidur dia jalan? Tidur jalan. Ada satu kes anak murid ni, masuk dia kelas dia tidur. Masuk kelas tidur. Lepas tu guru panggil, kenapa awak masuk kelas tidur je? Nak buat macam mana? Ini warisan bapak saya. Begitu. Apa warisan? Itu pun dia kata, Tok Guru mujur saya masuk kelas, saya baring duduk, bapak saya tidur berjalan lagi gitu. Jalan pun dia masih tidur macam berjalan. Saya tidur atas meja je kata.
Tok Guru dengar, Tok Guru pun tak cakap apa sebab warisan bapa. Itu tamyiz, maknanya dapat membezakan yang suci dengan yang najis. Tapi kita kena tahu bab ni dia ada khilaf, dia ada penghalusan lagi. Sebab apa? Ada juga najis yang disebut sebagai najis yang dimaafkan. Contoh, kita bela kucing, bulu kucing itu walaupun selai dia najis. Dia najis. Tetapi dia termasuk najis yang dimaafkan. Tapi kalau bulu kucing tu terlalu banyak, kita sengaja ambil letak kat baju, lepas tu pergi solat, maka tidak sah, itu je. Tapi kita tak tahu ada bulu kucing selain boleh melekat kat baju kita solat, maka sah. Dia bisa gitu. Ambil sengaja letak kat baju, tidak sah. Tapi tak ambil, dia memang tak tahu dia melekat, itu sah. Seperti mana contoh antara najis yang dimaafkan adalah burung merpati, najis burung merpati. Kalau kita keluar rumah nak pergi masjid ke, kita tak tahu memang situ kawasan banyak burung merpati diberak. Lepas tu kena kat sini, kita pun ulmul berbuat, tak boleh nak elak dah. Maka solat tu sah, kata orang. Tapi kalau kita tunggu burung beraklah begitu. Lepas tu dia pun jatuh sini dan najis dia, kita pergi solat tu tidak sah. Dia ada kaedah dia gitu. Termasuklah najis kelawar pun antara najis yang dimaafkan. Jadi kalau kita pergi Masjidil Haram, tiba-tiba kat kain kita kenalah tai merpati, burung merpati, maka terus saja ambil kain ke, ambil tisu ke, lap gitu. Tak perlulah kita nak balik hotel tukar telekong kita, tak perlu. Yang ketiga, suci daripada haid dan juga nifas. Ini kita kena tahu. Cuma kadang-kadang orang tak tahu lagi. Sebab apa? Rasulullah yang menentukan orang tu suci haid macam mana. Gitu. Yang kita belajar secara zahir, lahiriah, umum, kita tengok dah tak ada darah keluar. Tapi Rasulullah tak ajar begitu. Rasulullah perintah isteri dia perintah orang perempuan lain, masukkan kapas tu. Kemudian pula kata Rasul, tidak ada, maka hendaklah dia mandi. Lepas tu hendaklah dia mewangikan dia dengan minyak wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada zaman Rasulullah. Tapi Nabi perintahnya Aisyah, ya Aisyah, kesucianmu apabila bersihnya pada kapas. Gitu. Itu daripada Rasulullah. Disebabkan apa? Mungkin kita rasa dia tak ada, tapi di dalam dia ada, walaupun setitik dia masih darah haid. Gitu. Termasuklah nifas. Yang keempat, bersih daripada sesuatu yang menegahkan sampai air ke kulit. Seperti mana contoh, dalam hal ini ulama kita banyak bertanya, sebab akhir zaman yang baru guna benda-benda ni. Seperti mana contoh, seseorang itu pada buku dia letak ada perwarna. Lalu ditanya, saya gunakan perwarna buku, kemudian saya untuk sah atau tidak? Lalu ulama berfatwa, dasarnya dua je. Yang pertama, pewarna itu dia tidak menutupnya kuku itu sendiri. Apa maksudnya? Dia memberi warna macam ainai, dia memberi warna, tapi dia tak menutup kuku. Jadi maksudnya adalah, kalau sekiranya dia menutup kuku dengan warna tu, ada benda yang menutupnya, kita faham makna bila dia menutup, kita kena kikis, kena guna satu yang mencairkan dia, maka yang itu wajib terlebih dahulu hilangkannya dulu. Kaedahnya. Sebab dia ada dua. Yang pertama, hanya memberi warna tapi tidak menutup kuku. Seperti mana juga rambut. Kalau sekiranya pewarna rambut itu menutup rambut itu sendiri, maka tidak sah apabila dia mandi wajib sekalipun. Kalau dia berwuduk, dia kena cari rambut yang tak kena tadi. Paling kurang satu helai rambut dia seluruhnya waktu dia sapu kepala tu. Itu dasar yang pertama, kata ulama. Yang kedua pula, yang menghalang kulit ini adalah selain daripada perwarna, apa saja, termasuklah gam. Kadang gam lekat kat tangan, gam gam gajah.
Lalu kata ulama, cara dia adalah kamu kikislah. Kamu kena buat begitu, kamu tak boleh biar. Bila kikis-kikis, kita sekadar mampu sampai situ je. Dah tak boleh nak kikir dah. Kalau kikir lagi, luka jari ni. Lalu kata ulama, ya silakan, selesai tu. Tapi yang saya belajar bahawasanya benda tu boleh hilang. Kita ambil garam. Garam, lepas tu letak dekat tempat gam tu dulu. Ya, minyak pun boleh. Ya ke? Saya guna tak boleh pun. Dia kena yang berasid. Mungkin kena campur juga ke. Minyak petrol kot kak? Minyak makan? Ya. Oh, nanti saya cubalah. Ya. Itu gam apa tu? Gam gajah tu? Kak masukkan gam budak sekolah pun. Gam gajah tu yang kalau melekat kat jari tu tak boleh nak keluar. Pakai garam, pakai soda boleh. Kalau gam budak sekolah tu kena air hilang lah. Ya. Sisi ikan kena kat mana? Oh tak boleh lah. Kalau dia tersedar masa dalam waktu, dia kena pergi wuduk balik. Mazhab Syafi'i dia kena wuduk semua. Mazhab Hanafi wuduk tempat yang ada sisi ikan tu dia. Ya. Kalau sekiranya berminyak, dia tak ada masalah, asalkan minyak tu sendiri pun tak menutup. Macam minyak zaitun tu minyak terbaik sebab dia tak menutup. Sebab Rasulullah biasa berminyak zaitun. Bahkan Nabi kata, kamu berminyak dah dengan pohon yang barakah ni, mana pohon zaitun. Lalu Rasulullah memang sangat-sangat suka berminyak dengan minyak zaitun. Kepala dia, badan dia. Rasulullah kalau pakai minyak zaitun, bukan sikit-sikit, banyak-banyak, lebih-lebih rambut dia. Ya. Itulah, jangan sampai menutup. Kalau sekiranya gini, kalau dia pakai minyak rambut, dia kena basuh dulu. Dia bukan waktu wuduk bersama-sama dia gugur. Tak boleh. Sama juga tambah berkaitan mandi hadas tadi, yang perlu kita ketahui, sama seperti mana orang mandi hadas. Jadi terlebih dahulu dia kena menghilangkan apa saja yang menghalang tu, mandi hadas besar tu. Lalu selagi mana itu tak hilang, dia mandilah, maka tidak lagi terangkat baginya mandi hadas. Mana dia masih dalam keadaan berjunub dah, tak terangkat. Itu pun kena dihilangkan dulu. Dari minyak tak ada masalah dalam hati, boleh. Yang terakhir kita ambil nombor 5. Nanti kita sambung. Jangan ada atas anggotanya sesuatu yang mengubahnya sifat air. Ini termasuk juga bab mandi tadi. Seperti mana contoh, orang tu dah sabun, dia niat mandi wajib hadas besar, lepas tu kena air mutlak, tidak boleh. Mengapa agaknya? Sebab dia meniatnya adalah untuk bersih diri, bukan untuk mandi. Kalau mandi, dia kena hilang dulu sabun. Itu yang pertama. Yang kedua pula, jangan sewaktu dia niat dengan mandi hadas besar tadi, dia pun bersabun juga. Tidak boleh. Disebabkan apa? Sebab air itu akan bercampur dengan sabun, dia tak menjadi air mutlak. Maksudnya dia sabun-sabun, lepas tu dia niat air shower tu saja aku mandi wajib kerana Allah. Tidak boleh, sebab air itu bercampur dengan sabunnya. Itu satu. Yang kedua, dia tak sabun pun, tapi sedang mandi hadas besar tadi, dia bersabun, maka juga tidak sah. Ataupun yang mandi tak mandi tu, dia letak air sabun, letak bunga lagi, letak susu kambing. Lepas tu dia niat saja aku mandi wajib kerana Allah, juga tidak sah. Kerana apa? Yang sahnya adalah mutlak.
Jadi termasuk juga orang yang berwuduk tadi pun tidak boleh guna air melainkan air mutlak. Mazhab Syafi'i yang paling jaga sungguhlah bab wuduk, sebab mazhabnya Maliki, Hanafi ringan sikit. Macam mazhab Maliki tu, kalau kita jumpa air lopak, kita boleh wuduk tu selagi mana air lopak tu tak bercampur. Begitu juga air bercampur dengan tanah, mazhab lain boleh lagi wuduk. Mazhab Syafi'i tak boleh dah. Dia ada kaedah dia jugalah. Hana Syafi'i agak ketat sikit lah dalam hal ni. Lepas tu mazhab Syafi'i pula, air tu kalau kita simpan dia mesti 2 kolah pula. Tapi air dalam botol pun mesti berasal air 2 kolah juga. Air banjir, kalau air banjir itu bersih lah. Air banjir boleh disebabkan dia air daripada hujan, cuma dia mesti bersih. Kalau tak bersih, dia bercampur 3 ni, warna, bau, rasa. Kita tak mau rasa pun kita tahu kita tak mau rasa gitu. Ya. Ya boleh lah tu. Boleh. Tapi tempat air yang dia guna tu biar dia bersih lah. Bersih maknanya adalah mutlak wujud. Sebab kita kena tahu ada air yang kita boleh guna. Kita boleh guna untuk basuh baju, basuh najis. Tapi kalau untuk wuduk tak boleh, sebab air wuduk dia mesti suci lagi menyucikan, dia mutlak. Tapi kalau nak basuh baju, air yang dah pernah guna pun boleh basuh baju. Gitu. Asalkan air itu cuma tak boleh guna untuk wuduk, cuma boleh untuk membersihkan. Itu benda lagi, ya tak? Dalam hal ini tidak perlu bertaklid mazhab mana, disebabkan dalam mazhab Syafi'i ada qaul yang dhaif, fatwa yang lemah yang tidak batal. Maksudnya begini, dia ada 2. Yang pertama adalah bersentuhan suami isteri, batal atau tidak, ini cerita mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah dalam mazhab Syafi'i juga, laki perempuan bersentuhan batal wudu ataupun tidak. Sebab apa mazhab Syafi'i dia nak tentukan batal atau tidak suami isteri dulu. Lalu akhirnya ada satu fatwa yang lemah dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Maka tak perlu taklid mazhab yang lain. Tetapi syarat dia adalah tidak sengaja untuk menyentuh. Lalu maksudnya dia yang menyentuh ataupun tersentuh kita. Tapi kalau sekiranya kita tengok kita yang sentuh dia, walaupun suami, maka dia batal. Tapi suami yang menyentuh kita tak batal. Ya. Sebab kita tak niat, kita pun jangan suruh dia sentuh kita. Dia niat tu nak ada dalam mazhab Syafi'i. Itu qaul yang dhaif. Tapi kalau sekiranya mazhab Syafi'i, kita ambil qaul yang dhaif, tapi dia bersyarat kalau kita kata sentuh saya, maka dia tetap batal. Tapi kalau sekiranya kita tak suruh, dia yang menyentuh kita tak batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i qaul yang dhaif. Tapi kalau qaul yang asah, yang paling kuat, Imam Syafi'i kata batal. Bila suami pun batal, mana orang bukan suami pun batal. Ya. Lalu oleh kerana itu fatwa muzakarah kebangsaan kita kata tak batal. Dia kata mazhab ni tak batal. Tapi kita kena tahu dalam mazhab Syafi'i pun ada kata tak batal. Ambil yang itu aja. Syaratnya jangan niat untuk menyentuh. Dia tersentuh kita aja. Ya? Kalau kita tersentuh, kalau istilahnya tanpa niat tersentuh, tak batal pada qaulnya dhaif tadi. Tapi niat menyentuh tu yang batal. Bahkan kita suruh dia sentuh kita batal. Dia kena niat. Niat apa? Niat bukan aku nak sentuh, tu pun niat juga. Kalau kita niat nak menyentuh, batal. Dia pula kita suruh sentuh saya ni, maka batal. Tapi dia terus sentuh kita tak batal, kita terus sentuh dia pun tak batal. Bukan sekadar suami, orang lain pun tak batal. Tak batal. Tapi qaul ini kata ulama terlaksana di sana. Bila balik Malaysia kena ambil qaul yang kuat juga. Batal. Mazhab Syafi'i batal lah.
Tapi waktu saya belajar dulu, guru saya dia mazhab Syafi'i, tapi dia kata dalam qaul ini dia bertaklid mazhab lain. Mazhab Hanafi, suami ke tak suami tak batal. Ada nak syahwat tak ada syahwat tidak batal. Mazhab Maliki, ada syahwat batal, itu pun kalau tak ada lapik. Mazhab Hambali, kalau ada syahwat walaupun berlapik tetap batal. Kalau adanya lapik tak lapik tak ada syahwat tak batal mazhab Hambali. Cuma kalau sekiranya tak lapik, cuma dia ada syahwat tetap batal. Bukan, ada lapik. Dalam mazhab Maliki syahwat bila tak berlapik. Tapi kalau ada syahwat berlapik tak batal. Hanafi ada lapik tak ada lapik tak batal. Boleh ingat ke? Sebab nanti malam nanti nak fikir nak ikut mazhab mana ya. Kena ingat lah. Dia bukan istilahnya adalah tukar mazhab, tapi dia taklid. Taklid ini adalah kita tahu tu ahli sunnah wal jamaah hujah dia Quran dan hadis, cuma ada khilaf berkaitan hadis tu. Imam Syafi'i tak ambil sebab Imam Syafi'i kata hadis tu mungkin bagi dia mansuh. Imam ni kata tak mansuh. Ataupun antara hadis-hadis tadi, hadis ni kemudian ni hadis terdahulu. Seperti mana contoh solat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dia kata Nabi takbir angkat tangan pertama je, takbiratul ihram. Nak rukuk tak ada angkat tangan dah. Itu hadis sebelum Rasulullah wafat. Imam Syafi'i pula ambil hadis takbir pun angkat tangan, nak rukuk angkat tangan, sami Allahu liman hamidah pun angkat tangan. Imam Syafi'i nak pakai yang tu. Tapi kedua-duanya ada sahih. Jadi beza je kat situ je. Wallahu a'lam. Tanda di situ. Saya tahu banyak soalan nak ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hari ni dengan minggu lepas. Hai. Terima kasih. Terima kasih.